السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Sidang penonton yang dihormati sekalian, Alhamdulillah, pertama kalinya kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita bertemu lagi dalam kuliah subuh dalam program Perlis Mengaji. Moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi keberkatan dalam setiap tindakan kita, setiap amalan kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi gandaan pahala, keberkatan. Moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberi syurga kepada kita. Itulah harapan kita. Sidang penonton yang dihormati sekalian, pada pagi ini kita akan bercakap berkaitan dengan beberapa amalan ataupun beberapa perkara yang sekiranya kita lakukan, maka kita akan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khisal, sifat-sifat ataupun amalan-amalan yang sekiranya kita miliki ataupun kita ada, kita lakukan, maka insya-Allah kita akan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada pagi ini kita akan bercakap amalan-amalan ataupun perkara-perkara yang disebut sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran Karim. Jadi saya akan huraikan hadis-hadis itu secara ringkas kerana ada banyak, lebih kurang 9 ataupun 10 hadis yang insya-Allah saya akan cuba sampaikan pada pagi ini. Yang pertama, penonton yang dihormati sekalian, iaitu sifat yang pertama, amalan yang pertama yang insya-Allah sekiranya kita lakukan, maka kita akan bersama dengan Nabi SAW, dengan para anbiya, para as-sadiqin, asy-syuhada dan sebagainya. Ini disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 69. Surah An-Nisa ayat 69. Iaitu, jadi perkara pertamanya apa? Taat kepada Allah, taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketaatan yang tidak berbelah bahagi. Berdasarkan ayat dalam surah yang saya sebut sebentar tadi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "May yuti'illaha wa rasulahu faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada' was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Kata Allah, siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, sesiapa saja yang mentaati Allah dan Rasul dalam semua keadaan, maka orang yang mentaati Allah, mentaati Rasul, mereka ini akan bersama dengan golongan an'amallahu alaihim, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kepada mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kepada mereka nikmat-nikmat yang banyak. Siapa golongan itu? Yang pertama adalah mereka yang diberi nikmat kenabian, an-nabiyyin. Kemudian yang keduanya as-siddiqin, wasyuhada, was-salihin. Ini 4 golongan yang hebat. Kemudian apa kaitan dengan tajuk kita?
wa hasuna ulaika rafiqa. Maknanya golongan yang taat kepada Allah, yang taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bersama dengan 4 golongan yang disebut oleh Allah tadi. Wa hasuna ulaika rafiqa. Maknanya rafiq, bersama. Jadi siapa yang mentaati Allah, mentaati Rasul dengan ketaatan yang tidak berbelah bahagi, bersama dengan Nabi, bersama dengan para Nabi, bersama dengan orang yang as-siddiqin wasyuhada was-salihin. Sidang penonton yang dihormati sekalian, disebut oleh Imam Ibn Jarir At-Tabari, ada seorang lelaki di kalangan Ansar datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa mahzun, mahzun maknanya sedih lah, nampak sedih macam tu. Lalu kata Nabi SAW, ya fulan, mali araka mahzuna. Apa yang menyebabkan saya nampak kamu ni nampak sedih? Lalu kata sahabat ni, ya Nabi Allah, ada benda yang fakartu fi, saya duk fikir. Lalu kata Nabi SAW, apa dia tu? Apa perkara tersebut? Kata lelaki ini, kami ini ya Rasulullah, naghdu alaik. Kata lelaki ini, naghdu alaik wa naruh. Nanzur ila wajhika wa nujalisuka. Maknanya lelaki ini sebut, kami ini pagi-pagi datang berjumpa Rasulullah, petang-petang pun sama. Kami nak tengok muka engkau ya Rasulullah, kerana yang pentingnya maknanya suka kepada Nabi, wa nujalisuka, dan juga kami ini nak duduk bersama dengan engkau. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun lelaki ini berkata, wa ghadan tarfa' ma'an nabiyyin fala nasilu ilaika. Nanti di hari akhirat engkau, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan bersama dengan Nabi. Jadi kami ini tak dapat bertemu dengan kau dah nanti, macam itulah, tak bersama dengan kau ya Rasulullah. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak jawab lagi apa yang disebut oleh sahabat tadi, kerana dia sedih. Lalu selepas seketika datang Jibril alaihissalam, maka Jibril bacakan ayat yang kita bacakan sebentar tadi, iaitu ayat dalam surah An-Nisa ayat 69, may yuti'illah wa rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi maknanya ada perkataan rafiq itu sebaik-baik, maknanya kita akan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan golongan-golongan yang disebut sebentar tadi. Itu adalah amalan yang pertama, sifat yang perlu kita miliki sekiranya kita bersama ataupun ingin bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang kedua, sidang penonton yang dihormati sekalian, adalah al-mahabbah as-sadiqah. Mahabbah sadiqah maknanya kasih sayang kita, cinta kita yang betul-betul benar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis daripada Anas radhiyallahu anhu, bahawa ada seorang lelaki bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan mata as-saah. As-saah yakni qiyamah. Lalu kata Nabi kepada sahabat ni, sahabat tanya bila akan berlaku kiamat, macam tu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya balik kepada sahabat ni, wa ma a'datta laha? Qala ma a'datu laha kathir min salatin wala saumin wala sadaqah. Sahabat ni kata, ya Rasulullah, saya tak banyak buat amalan, tak banyak buat persediaan. Sembahyang pun tak banyak, puasa pun tak banyak, sedekah pun tak banyak. Jadi nampak
amalan-amalan ni bukan amalan yang wajib nah. Ini adalah amalan sunat. Amalan wajib tak timbul persoalan tak banyak ataupun banyak. Wajib tetap dilakukan. Jadi yang banyak tak banyak ni sahabat ni kata mungkin dalam bab tawaduk wallahu taala alam, saya tak banyak buat persiapan ya Rasulullah, sembahyang sunat, puasa sunat dan juga maknanya sedekah. Walakinni ataupun walakinni kata sahabat ni uhibbullaha wa rasulah. Saya mencintai Allah dan juga mencintai Rasulnya. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beliau, anta ma'a man ahbabta. Wahai sahabatku, engkau akan bersama dengan orang yang engkau sayangi. Jadi poin kita di situ, anta ma'a man ahbabta. Engkau akan bersama dengan golongan ataupun dengan siapa yang engkau sayangi. Sidang penonton yang dihormati sekalian, ini adalah satu amalan yang baik. Sebab berdasarkan sahabat ni sini sebut amalan dia tak banyak, amalan sunat dia. Puasanya tak banyak, sedekahnya tak banyak, sembahyang sunat pun tak banyak, tapi yang dia ada dalam diri dia adalah hubbullah wa hubbu rasulih sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sifat kasih sayang ataupun cinta ini adalah tidak ada pilihan yang lain melainkan kita nak kena letakkan kecintaan kita nombor satu Allah dan Rasul. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Sidang penonton yang dihormati sekalian, Allah kata, sekiranya kamu mencintai Allah, sekiranya kamu mencintai Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka kita mencintai Allah kerana kita nak Allah cintai kita. Allah ajar kepada kita. Fattabi'uni, maknanya Nabi SAW kata kepada kita semua, ikutlah Nabi SAW. Jadi kita ikut Nabi SAW, itu tanda kita cinta Allah dan juga kita cinta kepada Nabi SAW. Siapa yang boleh buat macam tu, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kamu. Allah akan mencintai kamu. Itu satu perkara. Yang keduanya, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasihani. Sedang penonton yang dihormati sekalian, itu yang berkaitan dengan mahabbah as-sadiqah, kasih sayang ataupun cinta yang sebenar. Jadi bagaimana kita nak tunjukkan cinta kita yang sebenar kepada Allah, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ditunjukkan oleh Allah, maknanya ikut Nabi kita, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana kita ni rasa seronok, rasa sayang, rasa rindu kepada Nabi, maka insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita. Yang pertama, yang keduanya, Allah akan mengampuni dosa. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kita. Baik. Jadi berkaitan dengan tajuk kita, iaitu kita bersama dengan Nabi berdasarkan apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu anta ma'a man ahbabta, engkau akan bersama dengan orang yang kau sayangi. Jadi kalau kita sayang kepada Nabi, kita akan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Samalah juga kalau ada di kalangan manusia yang mencintai, yang menyayangi lain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal a'yazu billah.
lain daripada Nabi, lain daripada apa yang dipesan oleh Allah, oleh Nabi SAW, maka dia juga akan bersama dengan golongan itu. Wal'iyazubillah. Sidang penonton yang dihormati sekalian, seterusnya kita pergi kepada perkara yang ketiga. Perkara ataupun amalan-amalan yang insya-Allah membolehkan kita bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari akhirat kelak. Perkara yang ketiga adalah kasratus salah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu kita memperbanyakkan selawat dan juga salam kita kepada Nabi ataupun junjungan besar kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis yang disebut daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, aqrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan fid dunya. Wa qala aidan awla an-nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dekat di kalangan kamu, maknanya orang yang dekat dengan aku di kalangan kamu pada hari akhirat kelak, yakni yaumul qiyamah. Siapa dia? Aktsarukum alayya salatan. Orang yang paling banyak di kalangan kamu yang berselawat kepada Nabi SAW fid dunya, di dunia ini. Jadi orang yang paling banyak sekali selawat atas Nabi, maka orang itu yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kata Nabi, aqrabukum minni manzilatan yaumil qiyamah aktsarukum alayya salatan fid dunya. Di dunia lah. Kita nak selawat pun di hari akhirat, itu adalah darul jaza, negeri pembalasan di atas amalan-amalan yang dilakukan. Dalam riwayat yang lain kata Nabi, aulan nas, yang paling utama manusia bi yaumil qiyamah, dengan aku. Yang maknanya yang rapat dengan aku pada hari kiamat nanti, kata Nabi, aktsaruhum alayya salah, mereka yang paling banyak berselawat kepada aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sidang penonton yang dihormati sekalian, selawat yang paling mudah, yang paling ringkas, maknanya sekurang-kurangnya hak ni lah, tak ada dah yang lebih, yang kurang daripada ni. Jadi fatwa Lujnah Daimah menyebut sekurang-kurangnya kita ulang balik. Sebagai contoh, Nabi sallallahu alaihi wasallam kita balas balik itu dah dikira sebagai salawat atas Nabi. Jadi maknanya kadang-kadang tuan-tuan sidang penonton dengar saya baca hadis, saya akan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sidang penonton sebut sallallahu alaihi wasallam, itu adalah satu daripada yang paling ringkas sekali selawat atas Nabi. Kadang-kadang orang tolong peringat kita bila sebut nama Nabi, jadi kita pun sebut sallallahu alaihi wasallam. Ataupun yang ringkas yang lain, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi itu adalah yang paling ringkas. Manakala yang terbaik adalah salat Ibrahimiyah. Salatu Ibrahimiyah ni maknanya selawat yang kita baca di tasyahud akhir setiap kali kita sembahyang itu. Di hujung tu kita akan baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu riwayat daripada Imam At-Tirmizi. Imam Syekh Al-Albani menyebut hadis sahih. Begitu juga dalam riwayat Imam Muslim dan juga Imam Bukhari, lebih kurang dia punya selawat itu.
Selawat itu lebih kurang, iaitu dia panggil sirah Ibrahimiyah. Itu yang terbaik. Jadi sidang penonton yang dihormati sekalian, yang pentingnya sekiranya kita ulang balik sebut saja nama Nabi SAW dan juga Allahumma salli ala Muhammad itu, kita minta Allah SWT salawat, kita salawat atas Nabi itu apa saja bentuknya, maka dikira sebagai salawat. Cuma kita ini dalam sembahyang kita guna sirah yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi sendiri membacanya, maka kita baca dalam sembahyang. Manakala di luar, maka kita boleh kata Allahumma salli ala Muhammad, ataupun bila orang sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita ulang Allahumma salli ala Muhammad ataupun sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah dikira sebagai kita berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sidang penonton yang dihormati sekalian, perkara yang ketiga yang maknanya bila kita amal amalan ini, dia akan mendekatkan diri kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan bersama dengan Nabi, musahabah ataupun murafaqatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu kasratus salah ala Nabi. Perbanyakkanlah selawat dan juga salam kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perkara yang keempat, amalan yang keempat adalah husnul khuluq. Husnul khuluq maknanya akhlak yang baik, perangai yang baik, amalan yang baik. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, ala ukhbirukum bi ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni yawmal qiyamah, fasakata alqawm fa'aadaha marratain aw thalath faqalu na'am qala ahsanukum khuluqa. Kata Nabi SAW, maukah aku bagi tahu kepada kamu, bi ahabbikum ilayya, orang yang paling aku suka, orang yang paling aku suka dan orang yang paling rapat dengan aku. Orang yang aku suka, yang paling aku suka, dan orang yang paling rapat kepada aku, minni yaumul qiyamah, pada hari akhirat kelak. Itu tajuk kita tu, kaitan dengan tajuk kita, hak paling rapat, hak paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Fasakatal qaum. Jadi sahabat-sahabat sengap, tak kata apa. Fa'adaha marratain aw salas. Lalu Nabi ulang 2-3 kali. Jadi sahabat ni mungkin sedang fokus, Nabi nak kata apa ni? Siapa orang itu? Siapa golongan itu? Jadi sahabat-sahabat ni dia suka dengar perkara-perkara yang macam ni, sebab mereka nak jadi orang yang dekat bersama dengan Nabi. Samalah juga insya-Allah kita pun, hajat kita, harapan kita adalah perkara yang sama. Lalu kata Nabi, ahsanukum khuluqa, orang yang paling baik akhlak dia. Jadi maknanya kita nak kena usaha, nak kena ikhtiar untuk memperbaiki akhlak kita ni dengan cara kita mempelajari din agama ini, sebab dia berkaitan dengan agama. Akhlak ni dia berkaitan agama. Ada akhlak ataupun perangai, tak kira lah bangsa Melayu ke, bangsa Cina ke, bangsa India ke, kalau dia baik, baiklah. Tapi kalau dia tak baik, Islam kata tak baik, maka itu adalah bukan akhlak yang maknanya disyariatkan. Jadi maknanya kita nak kena tengok Islam kata apa. Nak tengok Islam kata apa, kita amal amalan itu, insya-Allah tidak ada satu pun daripada ajaran Islam yang menjurus kepada akhlak yang tidak baik ataupun amalan yang tidak baik. Sidang penonton yang dihormati sekalian, itu perkara yang keempat. Kemudian perkara yang kelima, perkara yang sekiranya kita boleh amalkan, insya-Allah dia mendekatkan diri kita, dia menjadikan diri kita ni bersama dengan kumpulan Nabi dan juga para anbiya.
iaitu ihya'us sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita menghidupkan, mengamalkan. Maknanya menjadikan sunnah Nabi ini satu perkara yang tidak kena buat. Walaupun mungkin dikatakan sebagai perkara sunat biasa saja, tapi oleh kerana dia adalah sunnah Nabi, maka kita ambil berat dalam hal ini. Qala Anas radhiyallahu anhu, Anas meriwayatkan satu hari, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bunai in qadarta an tusbih wa tumsi wa laysa fi qalbika ghish li ahad faf'al. ثم قال لي يا بني ذلك من سنتي ومن أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. Kata Anas radhiyallahu anhu, pada satu hari Rasulullah SAW berkata kepada aku, wahai Anas, wahai anakku. Anas bukan anak Nabi SAW, tapi ini bahasa yang menunjukkan kasih sayang Nabi kepada Anas ibnu Malik. Kalau kamu mampu an tusbih wa tumsi, kalau kamu mampu, maknanya waktu pagi, waktu petang, walaysa fi qalbika ghish, dalam hati kamu tu tak ada langsung ghish. Ghish ni maknanya nak tipu orang, nak kecoh orang. Bukan kata amalan kecoh, tak, dalam hati pun. Maknanya tak ada niat langsung, tak ada dalam diri dia tu, dalam hati dia tu sedetik sikit pun nak naya orang, nak menganiayai orang, nak menzalimi orang, nak tipu orang, tak ada langsung dalam hati dia. Bukan dalam amalan jauh. Tapi kadang-kadang dalam diri, dalam hati manusia ni ada benda itu, tapi dia tak buat. Maka seseorang itu tidak dikira berdosa. Lagi baik tak ada langsung dalam hati. Dalam diri dia tak ada langsung, dalam hati dia tidak ada langsung. Jadi kata Nabi SAW, kalau kamu mampu jadikan hati kamu sebegitu, maka itu adalah, kata Nabi, faf'al, buatlah. Thumma qala li, lalu Nabi berkata kepada aku, ya bunai, dzalika min sunnati, maknanya itu adalah sunnah aku. Maknanya dalam diri Nabi, dalam hati Nabi tak ada benda ni. Wal'iyazubillah. Kita tak boleh kata benda-benda yang memang maknanya negatif. Dan sememangnya dalam hidup Nabi tidak ada. Bukan kata amalan. Bahkan dalam hati Nabi SAW tidak ada benda-benda yang macam tu. Yang ada adalah perkara-perkara yang baik. Walaupun dizalimi, walaupun dibuat macam-macam terhadap Nabi SAW, benda-benda yang tak elok, tapi tidak ada langsung niat dalam hati Nabi untuk melakukan benda-benda yang zalim terhadap orang lain. Sedang penonton yang dihormati sekalian, jadi Nabi pesan kepada Anas, kalau boleh jangan ada langsung dalam hati kamu amalan perkara-perkara yang tak baik itu. Lalu kata Nabi, hadi min sunnati, itu adalah sunnah aku, itu adalah jalan aku, itu adalah cara aku, kata Nabi SAW. Wa man ahya sunnati, siapa yang mengamalkan sunnah aku ini, kata Nabi, maka faqad ahabbani, dia telah mencintai aku. Sedang penonton yang dihormati sekalian, tak kira sunnah itu jenis apa. Sebab sunnah ni ada yang wajib, ada yang sunat dari segi hukumnya, tapi oleh kerana kita buat kerana sayang kita kepada Nabi, itu adalah tandanya. Wa man ahabbani, siapa yang sayang kepada aku, kata Nabi SAW, kana ma'i fil jannah, dia akan bersama dengan aku di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah perkara yang kelima, iaitu kita mengamalkan sunnah Nabi. Kalau nampak amalan ini tak, masyarakat kadang-kadang tinggal, ada amalan-amalan sunnah yang mahjurah, yang ditinggalkan, kita hidup balik. Itu adalah tanda-tanda kita sayang kepada Nabi. Dan Nabi kata, siapa yang sayang kepada aku, maka dia akan bersama dengan aku, kata Nabi SAW.
Sidang penonton yang dihormati sekalian, perkara yang keenam adalah kasratus sujud lillahi ta'ala, iaitu kita memperbanyakkan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni sujud al-ibadah. Kata Nabi, alaika bikasratis sujud lillah. Nabi SAW pesan kepada kita, alaika bikasratis sujud lillah. Kamu kena memperbanyakkan sujud kepada Allah. Memperbanyakkan sujud kepada Allah, yakni sembahyang. Sembahyang. Mungkin ada sujud tilawah waktu kita baca sampai ayat-ayat tertentu, ya kita sujud. Tapi kalau sembahyang ini sememangnya kita kena sujud. Alaika bikasratis sujud, kamu perlu ataupun kena sujud dengan banyak, perbanyakkan. Kalau harap sembahyang fardu saja, kita hanya maknanya ada lebih kurang 34 kali sujud. Dengan lebih kurang 34 kali sujud. Dengan 17 rakaat. Dengan 17 rakaat tu, lepas tu kali dengan 2. Jadi 34 insya-Allah. Jadi Nabi suruh yang tu adalah hak sujud dalam sembahyang fardu. Yang tu tak dapat tidaklah. Maka kita tambahkan lagi dengan amalan-amalan sembahyang sunat. Amalan-amalan sembahyang sunat. Maka bila kita sembahyang sunat, bertambahlah sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Nabi. Fa innaka la tasjud lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajah wa hatta anka khati'ah. Tidak ada orang yang sekiranya kamu sujud dengan satu sujud, illa rafa'aka Allah, yakni biha darajah. Allah akan bagi darajat, angkatkan kepada kamu satu darajah. Allah angkatkan kamu satu darajah. Wa hatta anka khati'ah, dan Allah akan hapuskan dosa ataupun satu kesalahan kamu. Sidang penonton yang dihormati sekalian, mungkin kita kata, satu darajah sikitnya. Satu darajah banyak. 2 darajah langit bumi beza dia. Itu baru 2 darajah. Maknanya kalau satu kali kita sembahyang, takkan nak sujud satu saja, dah tentu sekurang-kurangnya 2. Kalau satu rakaat sembahyang. Kok kita sembahyang sunat uti sebagai contoh dengan satu rakaat, maka sekurang-kurangnya kita akan sujud 2 kali. Jadi, apa beza darajah antara kita dengan orang yang tidak melakukannya? Bezanya adalah antara langit dan juga bumi. Itu perbezaan dia. Jadi sidang penonton yang dihormati sekalian, saya ulang balik, perkara yang keenam, Nabi SAW pesan kepada kita untuk memperbanyakkan sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara ataupun amalan yang ketujuh, iaitu at-tajir al-amin as-saduq. Mungkin kita nak sebut orang pula, ataupun mungkin dia kait dengan berkaitan dengan amalan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-saduq al-amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada yaumil qiyamah. Itu yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-muslim, saya ulang balik, kata Nabi SAW, at-tajir al-muslim as-saduq al-amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada yaumil qiyamah. Apa maknanya? Kata Nabi SAW, at-tajir muslim, peniaga muslim yang benar, yakni yang jujur, yang amanah bersama dengan para nabi. Para nabi bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sidang penonton yang dihormati sekalian, Nabi SAW sebut 4 sifat. Yang pertama, at-tajir, orang yang meniaga. Yang keduanya, al-muslim, maknanya orang beriman, peniaga muslim. Peniaga muslim. Yang ketiga, as-saduq, yang jujur, yang amanah.
yang tidak ada tipu muslihat, tidak ada kecoh, tidak menzalimi orang. Dan yang keempatnya adalah Al-Amin, orang peniaga yang ada kejujuran dan juga ada amanah. Mereka ini akan bersama dengan Nabi, bersama dengan para Nabi, orang-orang yang benar, asyuhada pada hari kiamat kelak. Jadi kenapa Nabi SAW puji golongan ini? Kerana at-tijarah ini, perniagaan ini, kadang-kadang dia memang melibatkan harta. Bila melibatkan harta, kadang-kadang orang boleh lupa diri. Kerana nak dapatkan harta, tak kira dengan harta, maka dia tak kira bagaimana wasilah, bagaimana cara, dia tak tengok itu. Dia kira yang penting dapat duit banyak, dapat duit harta yang banyak. Walaupun kadang-kadang ada unsur tipu daya, ada unsur kecoh, tidak beramanah di dalam kerja itu. Jadi sebab tu Nabi pesan dalam hal ini, usaha kita nak mencari nafkah, mencari rezeki dan sebagainya dengan perniagaan, itu adalah baik, tapi perlu disertakan sifat jujur dan juga amanah. Sidang penonton yang dihormati sekalian, kemudian yang ke-8 ataupun amalan yang ke-8 pada pagi ini adalah kafalatul yatim. Orang yang menjaga, orang yang menjamin, orang yang maknanya membesar dan juga mendidik anak-anak yatim ini, membantu anak-anak yatim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis baginda, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah wa asyara bis sababah wal ibham. Kata Nabi, ana dan juga wa kafil yatim. Kafil yatim ni orang yang duk jaga anak yatim, orang yang bantu anak yatim. Anak yatim ini maknanya kanak-kanak yang belum baligh kematian ayah. Anak-anak yang belum baligh yang kematian ayah dia, itu anak yatim. Jadi bila anak yatim ni dia perlu kepada kasih sayang, dia perlu kepada bantuan, dia perlu macam-macam keperluan yang diperlukan. Jadi orang yang jaga anak yatim, Allah memelihara mereka. Dah bahkan dia jaga dengan baik, dia didik anak-anak itu menjadi anak-anak yang baik. Kata Nabi, kahataini fil jannah. Maknanya aku, kata Nabi, dengan orang yang menjaga anak yatim, mendidik dengan pendidikan yang baik, menafkahkan, kalau perlu bagi duit dan seumpama dengan dia. Mereka ni kahataini fil jannah. Nabi tunjuk ni macam ni, jari penunjuk dengan ibu jari, dekat. Nak tunjuk lagi Nabi rapat, Nabi kita ni, orang yang jaga ni akan berdekat dengan Nabi SAW ibarat ibu jari dengan jari penunjuk. Jadi itu maknanya dekatnya orang yang memenuhi sifat ini, iaitu kafalatul yatim, orang yang menjamin. Kafil ni maknanya menjamin. Jamin macam mana? Dia tengok, walaupun mungkin tak duduk bersama dengan anak yatim, tapi dia jaga anak yatim. Jaga dari segi, maknanya dari segi makan minumnya, dari segi pendidikannya, dari segi keperluan-keperluan hidup yang lain, maka dia memenuhi hasrat mereka. Orang ini insya-Allah, moga-moga Allah memberkati. Kemudian yang ke-9 masih lagi orang, melibatkan orang, tapi orang ini kita akan tengok bagaimana amalan dia, iaitu imra'atun mata anha zawjuha, seorang perempuan yang kematian suami dia. Seorang perempuan yang kematian suami dia. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana, kata Nabi, wa imra'atun zata mansab wa jamal tawaffa anha zawjuha habasat nafsaha ala aitamiha hatta kabaru au tazawwaju au matu kahataini yaumal qiyamah ma'i fil jannah.
Kata Nabi SAW, saya, kata Nabi. Dan juga perempuan yang ada kedudukan, ada kecantikan, suami dia meninggal. Suami dia meninggal. Kemudian dia jaga diri dia. Maknanya dia bertanggungjawab untuk jaga anak-anak dia. Anak-anak dia. Jadi anak-anak yatim lah, anak-anak yatim. Sehingga anak-anak ni membesar, sehingga mereka berkahwin dan juga ataupun mereka meninggal dunia. Jadi perempuan ini kahataini yaumal qiyamah ma'i fil jannah. Dia akan bersama dengan aku seperti mana jari tadi juga, iaitu jari penunjuk dan juga jari ibu jari bersama dengan syurga. Sebenarnya hadis ini dia lebih kurang yang ke-8 tadi. Ke-8 tadi makna kafalatul yatim, orang yang menjaga anak yatim. Cuma kadang-kadang orang tak anggap seorang ibu tu, seorang perempuan yang kematian ini, dia itu kafir. Sebenarnya tanggungjawab, bukan tanggungjawab dia asalnya. Jadi bila mati anak-anak ni, dia maknanya memang anak dia, tapi oleh kerana dia sanggup untuk tak berkahwin sebagai contoh, sebab nak tumpu kepada pendidikan anak-anak ni, pendidikan anak-anak ni, anak-anak yatim. Kemudian pada masa yang sama, anak-anak ini perlu kepada tanggungan, maknanya perlu kepada duit, perlu kepada harta, nak membesar, kemudian nak bersekolah lagi, sebelum dapat kerja dan sebagainya. Jadi seorang ibu ini dia bertanggungjawab, dia rasa dia bertanggungjawab untuk menjaga anak-anak ini, menjaga anak-anak ini. Jadi betapa susahnya seorang perempuan yang kematian suami untuk menjaga, bukan sekadar membesarkan anak-anak, yang lebih penting adalah mendidik mereka menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Perkara ni yang kadang-kadang dilupai oleh sebahagian manusia. Maknanya bayangkan sidang penonton yang dihormati sekalian, jadi kalau seorang perempuan yang kematian suami, dia pun nak kena kerja juga untuk cari harta, nak cari duit, untuk cari nafkah. Pada masa yang sama dia perlu didik anak-anak lagi. Jadi tanggungjawab itu terbeban. Jadi tanggungjawab cari duit pun dia, tanggungjawab untuk mendidik pun dia, maka tanggungjawab yang banyak kepada seorang perempuan yang kematian suami. Jadi sebab tu kalau dia boleh buat, dia boleh didik anak-anak ini dengan pendidikan yang baik, boleh membesarkan mereka menjadikan hamba Allah yang benar-benar bertakwa. Orang yang macam ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan bersama dengan aku pada hari akhirat kelak, seperti mana kahataini, saya ulang balik, seperti mana hadis yang ke-8 tadi dalam bab yang ke-8, iaitu seperti mana jari penunjuk ini dan juga ibu jari. Sidang penonton yang dihormati sekalian, kemudian amalan yang terakhir ataupun golongan yang terakhir, golongan yang 10, golongan yang ke-10 adalah mereka yang menjaga, ada anak-anak perempuan 2 orang sekurang-kurangnya, mendidik, membesarkan mereka, kemudian menjodohkan mereka ataupun cari jodoh untuk mereka. Maka golongan yang terakhir ini juga adalah golongan yang akan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis Nabi SAW, man 'ala jariyatain hatta tudrika jaa yaumil qiyamah ana wa huwa kahatain. Mereka yang membesarkan. Jadi di sini tak disebut lelaki ataupun perempuan, ayah ataupun ibu, tetapi dia membesarkan 2 orang anak perempuan. Membesarkan 2 orang anak perempuan. Nabi sebut 2. Hatta tudrika, sehinggalah mereka tu, maknanya tudrika ni maknanya capai dari segi kecerdikan pun elok, kemudian berkahwin dan seumpama dengan dia,
seterusnya. Ja'a yaumul qiyamah, dia akan datang pada hari kiamat. Ana wa huwa kahatain. Maknanya dia, saya, kata Nabi SAW, wahatain. Maknanya dua orang ini dia rapatlah, dia akan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, man ala ibnatain, siapa yang jaga dua orang anak perempuan, mendidik dua orang anak perempuan, aw salasa, ataupun tiga, ataupun lebih, lebih min babil aula, ataupun dia jaga dua orang adik perempuan dia, ataupun lebih, hatta sehinggalah mereka ini mati, ataupun dia yang mati. Sama ada orang yang dia jaga tu mati ataupun dia mati. Kuntu ana, kata Nabi, aku, wahwa kahat, dan aku dengan dia ni kahatain. Maknanya seperti mana dua jari ini juga. Dua jari. Maknanya sidang penonton yang dihormati sekalian, wallahu ta'ala a'lam, kenapa Nabi SAW sebut dua orang anak perempuan ini. Cuma dari segi sejarahnya, anak-anak perempuan ini orang-orang Arab, bukan semua. Maknanya ada kabilah yang ada kabilah amat-amat jarang yang kita jumpa dalam sirah. Amalan ini sebenarnya amalan yang amat-amat jarang, yang membunuh anak perempuan. Bukan semua kabilah, yang jarang kita jumpa, atau dalam di kalangan kabilah Arab tu tak ramai mereka membunuh anak-anak perempuan. Kerana anak-anak perempuan ni bagi mereka tak mendatangkan kemuliaan, boleh menconteng arang di muka dan seumpama dengan dia. Dan apabila diceritakan ataupun diberitahu isteri ataupun telah melahirkan anak perempuan, maka muka mereka ni jadi marah. Maknanya jadi hitam ni, rasa malu, rasa marah sebab anak perempuan. Itu yang ada dalam sirah, dalam sejarah Islam. Jadi mari bila Islam datang, bawa kemuliaan kepada orang perempuan, bawa kemuliaan kepada manusia secara keseluruhannya. Jadi kata Nabi dalam hadis yang terakhir ni, dalam golongan yang terakhir, kadang-kadang kita nak jaga ataupun nak membesarkan anak perempuan ni bukan satu perkara yang mudah. Apatah lagi ada 2, 3, 4 dan seumpama dengan dia. Jadi Nabi pesan kepada kita, jadi kalau kita didik mereka dengan pendidikan yang baik, dengan keadaan yang baik, yang menjadi orang yang baik, orang yang saleh, orang yang salihah, Allah Subhanahu wa taala ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kepada kita, kita didik mereka sampailah satu peringkat mereka ada suaminya, mereka membesar, sama ada mereka mati dulu kah, orang yang mendidik itu mati dulu kah, maka Nabi kata dia, aku dan dia itu kahataini fil jannah, rapat, dengan dia akan bersama dengan aku di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sidang penonton yang dihormati sekalian, moga-moga kita dapat melihat hadis-hadis ini balik. Ada 10 kriteria ataupun amalan yang disebut sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini akan bersama dengan Nabi di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita dapat beramal dengan amalan-amalan yang baik ini. Sidang penonton yang dihormati sekalian, moga-moga Allah memberkati pertemuan kita. Aku qauli hadza, yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang, yang lemah adalah kelemahan saya sendiri. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, minta maaf di atas sebarang kesilapan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.